Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sebelum saya teruskan ulasan dan laporan berita hari ini, nak tanya kepada anda semua, apa pendapat anda dengan tuntutan-tuntutan daripada pihak-pihak tertentu, terutamanya daripada kepimpinan UMNO, khususnya pemuda UMNO dan juga beberapa pihak lain dalam veteran UMNO yang menuntut pelbagai perkara berkaitan dengan Najib dan juga Rosmah Mansur. Ada yang menyatakan kononnya mahu supaya pendakwaan dan semua kes-kes berkaitan dengan Najib, UMNO dan juga Rosmah dibatalkan. Apa pendapat kamu semua? Patutkah itu semua perlu dibatalkan oleh Anwar Ibrahim atau perlu diteruskan? Kerana semua ini berpunca daripada kemenangan Rosmah Mansur dalam satu kes baru-baru ini. Hanya dengan kemenangan itu, tiba-tiba UMNO pula menuntut itu, ini. Terutamanya apabila ada yang turut menuntut supaya semua pendakwaan haruslah digugurkan. Apa pendapat kamu semua? Dan adakah Najib akan mengalami nasib yang baik selepas perkara tersebut walaupun telah dijatuhkan hukuman dan telah dinyatakan oleh Hakim Mahkamah bahawa Najib memalukan negara Malaysia dalam penghakiman beliau? Najib kini menjalani hukuman penjara dan denda di penjara sekarang. Hari ini kita digemparkan lagi dengan kenyataan veteran UMNO untuk mahu konon menuntut Perdana Menteri menegakkan keadilan terhadap Najib. Ada netizen yang menyatakan apa pendapat kamu tentang pendapat netizen ini. Ada netizen yang mengatakan bahawa mereka persoalkan apalagi tuntutan yang mahu dituntut oleh Najib. Semuanya telah ditunaikan. Bahkan dengan kata lain, semua proses kehakiman undang-undang telah dilalui dengan baik oleh Najib. Daripada A sampai Z, sampailah ke mahkamah yang terakhir ada di Malaysia, iaitu Mahkamah Persekutuan. Najib tetap didapati bersalah. Jadi, apalagi keadilan yang mahu dituntut oleh veteran UMNO ini? Apa sebenarnya yang mahu dituntut terhadap keadilan terhadap Najib ini? Ada netizen kata, keadilan yang patut dituntut ialah keadilan terhadap rakyat jelata yang mana wang rakyat jelata yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan rakyat telah disakau di sini sana berbilion-bilion ringgit dan ini telah pun disahkan melalui ucapan-ucapan Anwar Ibrahim sendiri. Ada yang disakau, dirasuah, dimakan, dientah apalagi lah. Jadi, yang nak ditegakkan sebenarnya siapa? Adakah Najib ataupun rakyat? Ada netizen menyatakan bahawa yang perlu ditegakkan bukan Najib tetapi rakyat. Veteran UMNO hari ini menuntut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegakkan keadilan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang didakwa menjadi mangsa utama oleh pendendam yang menerajui kerajaan selepas kejatuhan Barisan Nasional. Apakah patut Najib mendapat keadilan lagi? Atau adakah Anwar Ibrahim perlu melayan permintaan veteran UMNO ini? Kadang-kadang kita rasa UMNO dah mula naik kepala, dah mula menuntut. Diberi betis nak peha lagi, dapat peha nak kepala lagi. Itulah yang sedang dikatakan berlaku kepada Anwar Ibrahim sekarang. Ada yang menuntut, inilah masalahnya apabila kerajaan perpaduan dibuat. Terpaksa dijaga di kiri, kanan, depan, belakang. Setiausahanya, Datuk Mustafa Yaakob berkata Najib tidak wajar menjadi mangsa dendam melalui pendakwaan terpilih oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi Perdana Menteri ketika itu. Katanya lagi, isteri bekas Perdana Menteri Datin Rosmah Mansur, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zain Hamidi dan beberapa pemimpin UMNO turut menjadi sasaran. Najib terpaksa meringkuk dalam penjara. Manakala Ahmad Zaid dan Rosmah dilepaskan oleh mahkamah, Najib telah dianiaya atas nama undang-undang. Mahathir telah merancangnya dengan teliti dan menggunakan semua instrumen yang ada bagi memastikan Najib bersalah, katanya. Jadi, veteran menuntut Perdana Menteri supaya dengan berani menegakkan keadilan terhadap Najib setelah dia sendiri pernah dianiaya Mahathir satu masa dahulu. Ini masanya membuktikan kebenaran bahawa terdapat pendakwaan tergesa-gesa dalam kes profil tinggi, katanya pada kenyataan. Sebelum ini Anwar sekali lagi menafikan pembabitannya dalam kes mahkamah melibatkan Rosmah Mansur. Beliau sebaliknya menyatakan bahawa beberapa pendakwaan yang dibuat selepas PRU 14 itu terburu-buru sehingga banyak kecacatan.
Mengulas lanjut, Mustafa berkata kenyataan yang dibuat Anwar adalah tidak wajar dan patut diberi penghargaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi Akmal Saleh tampil membuat kita semua ternganga, hairan dan juga hairan. Ada juga Akmal Saleh boleh berkata begini. Akmal Saleh kata, selamat cari makan pencacai otak lobak. Wah, siapa otak lobak yang dinyatakan oleh Akmal Saleh ini? Kadang-kadang Akmal Saleh ini bolehlah diibaratkan setaraf, mulut mereka sama setaraf dengan Sanusi Maknur. Yang mana kadang-kadang celupar, kadang-kadang cakap saja sembarang lepas. Hari ini kata beliau, selamat cari makan pencacai otak lobak. Siapa otak lobak? Apa yang dimaksudkan otak lobak tersebut? Angkat tangan di sini siapa peminat Akmal Saleh, siapa yang rasa Akmal Saleh layak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sudah tentu Akmal Saleh mungkin berimpian menjadi Perdana Menteri. Selepas terjun dalam dunia politik, siapa yang tidak mau jadi Perdana Menteri, kan? Lebih-lebih lagi Akmal Saleh sekarang ini ialah Ketua Pemuda UMNO. Pastinya kalau berpeluang Akmal Saleh boleh jadi Perdana Menteri. Angkat tangan siapa yang setuju Akmal Saleh jadi Perdana Menteri. Kalau Anda setuju, tulis dalam ruangan komen ini, layakkah Akmal Saleh menjadi Perdana Menteri Malaysia menggantikan kepimpinan-kepimpinan yang lain? Ataukah Anda rasa Akmal Saleh tidak layak pun jadi Perdana Menteri? Kalau Anda rasa Akmal Saleh tidak layak jadi Perdana Menteri, apa sebab Akmal Saleh tidak layak jadi Perdana Menteri? Adakah kerana kredibiliti dan beliau tidak mempunyai kepimpinan, atau kerana beliau suka cakap sembarang hantam koromok? Akmal Saleh kata beliau tidak hairan dengan kecaman yang merendahkan dirinya. Datuk Dr. Akmal Saleh berkata demikian merujuk satu hantaran di media sosial mendakwa prestasinya hambar sebagai exco Kerajaan Melaka. Ada juga sebenarnya yang menulis dalam ruangan media sosial mengatakan Akmal Saleh hanya cemerlang di media sosial, hanya cemerlang cakap di media sosial. Tapi dari segi prestasinya sebagai exco Kerajaan Melaka, hambar kata netizen. Tak tahulah apa sebab beliau dikatakan hambar. Ada yang mengecup Akmal Saleh sebagai hero media sosial saja, hero di TikTok macam walaun. Tapi apapun tak ada kata netizen. Apa pendapat kamu semua? Saya tak tahulah macam mana prestasi Akmal Saleh yang sebenarnya. Dengan itu Akmal Saleh kata hanya mampu gelak je tengok posting pencacai otak lobak sebegini, kata beliau. Ada netizen kata apabila Akmal Saleh menulis seperti itu kelihatan seakan-akan beliau gagal untuk menerjemahkan apa yang sepatutnya. Cakaplah apa kau nak cakap, kata Akmal Saleh, sebab itu mungkin kerja kau cari makan sara diri dan keluarga dengan jadi pencacai. Tapi sedikit pun tidak akan mengurangkan semangat dan keberanian aku untuk terus bersuara dan berkhidmat pada rakyat, kata Akmal Saleh lagi. Lagi kau tolak, lagi kuat aku melawan. Selamat mencari makan pencacai otak lobak. Rakyat mampu menilai, teruskan dengan sakit hati itu. Sikit pun aku hairan, katanya dalam kenyataan di Facebook hari ini. Dr. Akmal turut menaik satu hantaran media sosial yang bertajuk Akmal Saleh cakap banyak hasil tak ada. Wow, hantaran itu mendakwa Dr. Akmal Saleh hanya berapi-api bila bercakap politik, tapi prestasi sebagai exco pertanian hampa. Malah hantaran itu membandingkannya dengan rakan sejawatan exco pertanian di Selangor yang didakwa buat kerja. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Benarkah Akmal Saleh tidak setanding langsung dengan exco pertanian di Selangor yang didakwa buat kerja? Dan apa pula pendapat Anda? Benarkah Akmal Saleh ini hanya berapi-api bila bercakap politik, terutamanya di dalam TikTok, di dalam media sosial?
Tetapi prestasi sebagai Exco Pertanian hampa. Kalau benarlah dia ini akmal saleh yang cakap banyak, hasil tak ada, Anda senaraikanlah apa kegagalan akmal saleh di ruangan komen ini. Kita jumpa lagi.